Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan belajar sejarah tahun 6 perayaan di Malaysia. Unit 6, perayaan di Malaysia. Standard kandungan 11.3 perayaan masyarakat Malaysia. Standard pembelajaran 11.3.1 menyatakan perayaan masyarakat di Malaysia. 11.3.2 menjelaskan tujuan sambutan perayaan di Malaysia. 11.3.5 menilai kepentingan sambutan perayaan dalam keluarga. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat menyatakan perayaan kaum di Malaysia. Kedua, menyenaraikan tujuan sambutan perayaan di Malaysia. Dan ketiga, membuat penilaian tentang kepentingan sambutan perayaan dalam keluarga dalam bentuk peta bulatan. Seterusnya, agama disanjung, adat dikendung. Sebagai masyarakat yang berbilang kaum, kita meraihkan pelbagai jenis perayaan pada setiap tahun. Ada perayaan yang disambut untuk memenuhi tuntutan agama, memperingati peristiwa penting atau mengekalkan budaya yang diwarisi. Oleh itu, kita harus berasa bangga dengan pelbagai keunikan yang ada di negara kita. Keunikan ini amat dikagumi oleh masyarakat antarabangsa. Bertuahnya kita menjadi rakyat Malaysia, pelbagai perayaan dapat disambut. Penganut agama Islam merayakan Hari Raya Aidilfitri. Kaum India pula menyambut Deepavali. Penduduk di Sarawak dan Sabah menyambut Pesta Gawai dan Tadau Keamatan. Orang Cina pula menyambut Tahun Baru Cina dan Cap Goh Meh. Penganut agama Buddha menyambut Hari Wesak. Etnik Siam menyambut perayaan Loy Krathong. Orang Sikh menyambut Waisati. Orang Semai meraihkan Jis Pai atau sambutan Tahun Baru. Mari kita lihat perayaan utama di Malaysia yang disambut di negara kita. Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali, Hari Gawai, Hari Krismas dan Tadau Keamatan. Perayaan utama di Malaysia, Hari Raya Aidilfitri. Hari Raya Aidilfitri, perayaan buka puasa, disambut pada 1 Syawal tahun Hijrah. Perayaan tersebut juga dikenali sebagai Hari Raya Puasa, Hari Raya Fitrah atau Hari Lebaran. Hari Raya Aidilfitri merupakan perayaan yang disambut oleh umat Islam di seluruh dunia yang beragama Islam bagi menandakan berakhirnya bulan Ramadan yang mana umat Islam telah menjalani ibadat puasa dengan tekun. Ia merupakan antara dua perayaan terbesar bagi umat Islam selain Hari Raya Kurban. Perayaan utama di Malaysia, Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina merupakan perayaan terpenting orang Cina bagi menyambut Tahun Baru dalam kalender Kamari Cina. Kalender Kamari Cina terbahagi kepada kitaran 12 tahun dan dinamakan sempena nama haiwan. Tahun Baru Cina melambangkan permulaan, titik permulaan dalam nasib dan kehidupan. Sebelum hari Tahun Baru bermula, sanak saudara yang jauh akan kembali berkumpul. Deepavali. Perayaan Deepavali iaitu perayaan dalam kalangan penganut agama Hindu menandakan kemenangan oleh kuasa kebaikan terhadap kuasa kejahatan.
Secara simboliknya, ditujukan dalam erti cahaya yang menerangi kegelapan. Maksud tersiratnya ialah menyemai nilai-nilai positif dalam diri kita untuk menjadi individu yang lebih baik dengan mengatasi nilai negatif dalam diri kita untuk perkembangan rohani. Hari Gawai. Gawai Dayak merupakan perayaan yang disambut di Sarawak oleh kaum pribumi Sarawak, terutamanya Iban, Bidayuh, orang Ulu seperti Kayan dan Kenyah, dan juga komuniti Darak di Kalimantan Barat. Hari Krismas. Hari Krismas ialah perayaan terbesar oleh penganut agama Kristian, disambut setiap tahun memperingati kelahiran Yesus dari Nazaret, pengasas ajaran Kristian. Tadau Keamatan. Pesta Keamatan atau dinamakan bahasa Kadazan Magawau merupakan upacara perayaan khas untuk menghormati Bambazon, iaitu untuk menghormati semangat padi. Perayaan ini adalah amalan secara tradisi kaum Kadazan Dusun sejak zaman berzaman. Perayaan Magawau ini biasanya diadakan selepas selesai menuai padi. Murid-murid, mari kita lihat pula perayaan agama dan kepercayaan yang disambut di negara kita. Perayaan agama dan kepercayaan. Hari Raya Aidiladha, Hari Wesak, Hari Taipusam, Hari Wasati dan Hari Easter. Perayaan agama dan kepercayaan. Hari Raya Aidiladha. Hari Raya Aidiladha, Hari Raya Korban atau Hari Raya Haji merupakan perayaan yang disambut oleh umat Islam di seluruh dunia. Perayaan ini merupakan perayaan terbesar di dalam Islam selain Aidilfitri yang disambut pada setiap 1 Syawal. Aidiladha disambut pada hari ke-10, ke-11, ke-12 dan ke-13 bulan Zulhijjah setiap tahun. Bermula dengan takbir Aidiladha pada malam 10 Zulhijjah, diikuti dengan solat sunat Aidiladha serta khutbah Aidiladha di pagi 10 Zulhijjah. Sambutan diikuti dengan ibadah korban yang boleh dilakukan sama ada pada 10, 11, 12 atau siang 13 Zulhijjah. Semua ini dipanggil Hari Tashrik. Hari Taipusam. Hari Taipusam merupakan perayaan yang disambut oleh mereka yang beragama Hindu di seluruh dunia bagi menghormati Dewa Hindu, Dewa Murugan atau juga dikenali sebagai Dewa Subramanian. Hari Taipusam merupakan hari menunaikan nazar dan menebus dosa atau memohon ampun di atas dosa-dosa yang telah dilakukan selama ini. Tidak semua penganut Hindu akan menunaikan nazar. Nazar ialah memohon sesuatu hajat kepada Dewa Murugan, dan jika permohonan dikabulkan, maka satu acara tertentu diadakan sebagai tanda kesyukuran. Perayaan agama dan kepercayaan Hari Wesak. Hari Wesak merupakan hari terpenting diraikan penganut agama Buddha memperingati hidup pengasas ajaran mereka, iaitu Siddhartha Gautama Buddha
dalam peringkat-peringkat penting beliau, iaitu kelahirannya di Lumbini, pencapaian kecerahan agung selepas sekian lama bertapa, dan kemangkatannya di Kusinara. Perayaan agama dan kepercayaan Hari Wasati. Wasati ialah salah satu pesta menuai kuno di Punjab yang juga menandakan bermulanya Tahun Suria Baru dan musim menuai baru. Wasati juga membawa kepentingan keagamaan bagi penganut agama Sikh. Wasati jatuh pada hari pertama bulan Waisak dalam kalender Nana Sasahi Suria bersamaan dengan 14 April dalam kalender Kyaghori. Hari Easter. Hari Easter atau Paskah merupakan perayaan penganut agama Kristian yang memperingati kejadian Yesus Kristus dihidupkan kembali atau dibangkitkan pada hari Ahad itu. Perayaan Easter terkenal dengan pemberian telur berwarna-warni yang berisikan coklat, di mana tradisi ini sebenarnya bukan tradisi Kristian tetapi merupakan tradisi kuno Yunani merayakan datangnya musim bunga dengan meriah, mengiringi kegembiraan meninggalkan musim dingin yang suram dan beku. Telur melambangkan kesuburan. Konsep kebudayaan merangkumi keseluruhan cara hidup yang dikongsi dan diwarisi seperti bahasa, agama, pakaian dan lain-lain. Bagaimanakah perayaan kebudayaan ini disambut? Mari kita lihat pula perayaan kebudayaan yang diraikan di negara kita. Perayaan kebudayaan Loy Krathong, Cispai, San Pedro, Pongal, Cape Gome. Perayaan kebudayaan Loy Krathong merupakan perayaan yang disambut oleh penganut agama Buddha Siam yang disambut semasa bulan Purnama pada bulan 12 Takvim Kamari Thai. Perayaan tersebut dikenali sebagai Loy Krathong, di mana Loy bererti mengapung dan Krathong bererti bekas daun pisang berbentuk teratai. Perayaan tersebut adalah bagi penganut Buddha keturunan Siam menunjukkan rasa berterima kasih kepada Dewi Air dengan melancarkan beribu-ribu bekas berbentuk bunga teratai yang dihiasi dengan bunga, duit shilling, lilin dan colok. Penganut Buddha keturunan Siam percaya bahawa Krathong mampu menghanyutkan dosa, nasib malang dan penderitaan apabila dibebaskan ke dalam laut. Di Malaysia, perayaan Loy Krathong disambut di Kuil Wat Chaya Manggalaram, Buddha Berbaring, Pulau Pinang. Perayaan kebudayaan Cispai, sambutan tahun baru orang asli atau dalam suku kaum Jakun dikenali sambutan tahun baru, manakala dalam bahasa suku kaum Semai, Cispai atau Tahun Pai. Bahasa suku kaum Temuan, Tahun Bahau. Semelai, Nulung Tahun, Mahmeri, Tahun Empai dan bahasa Temia, Ispai. Dari segi sebutannya berbeza, namun
pengertian atau maksudnya adalah sama, iaitu perayaan menyambut tahun baru. Orang asli merayakan perayaan mereka ini secara sederhana tetapi penuh muhibah. Perayaan kebudayaan San Pedro. Hari San Pedro atau perayaan San Pedro merupakan salah satu peninggalan Portugis di Malaysia. Perayaan San Pedro merupakan perayaan menyambut hari jadi San Pedro penaung kepada nelayan. Ia disambut meriah oleh masyarakat berketurunan Portugis yang tinggal di Melaka. Perayaan San Pedro diraikan antara 24 Jun hingga 26 Jun setiap tahun. Perayaan kebudayaan Pongal. Pongal merupakan perayaan menuai yang disambut selama 4 hari pada bulan Tai di dalam kalender kaum India. Ia sempena berakhirnya musim menuai di mana hasil tuaian ditujukan kepada Surya Bhagawan atau Dewa Matahari. Pongal disambut pada hari pertama bulan Tai. Bulan Tai merupakan bulan ke-10 di dalam kalender kaum India. Bulan ini disambut dengan hadiah dan pakaian baru untuk ahli keluarga serta doa kepada dewa untuk kemakmuran di tahun-tahun akan datang. Bulan Tai juga sangat sesuai untuk perkahwinan. Rumah-rumah dihiasi dengan daun mangga dan lantai dihiasi dengan corak-corak yang dilukis menggunakan tepung beras atau beras berwarna. Ada juga yang mengikat batang tebu di luar rumah mereka. Perayaan kebudayaan Cap Goh Meh, 15 hari selepas Tahun Baru Cina, merupakan hari Cap Goh Meh disambut sebagai menandakan berakhirnya perayaan Tahun Baru Cina. Pesta Cap Goh Meh disambut dengan mengadakan upacara sembahyang secara besar-besaran di mana colok besar akan dibakar dan juga diadakan makan besar bersama keluarga. Bunga api dibakar dan tanglong dinyalakan bagi meraihkan Cap Goh Meh. Harap kamu semua dapat membezakan 3 jenis perayaan yang disambut di negara kita. Mari lihat tugasan yang diberikan untuk menguji kefahaman kamu. Tugasan yang pertama, cikgu harap kamu dapat lengkapkan jadual di bawah mengikut 3 jenis perayaan di Malaysia. Seperti yang kita tahu, 3 jenis perayaan di Malaysia iaitu perayaan utama di Malaysia, perayaan agama dan kepercayaan, perayaan kebudayaan. Tugasan yang kedua, tuliskan 4 kepentingan sambutan perayaan dalam keluarga dalam bentuk peta bulatan. Itu saja tugasan kamu. Terima kasih.